A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurhayati. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih juga kepada Radio IKIM yang menjemput saya ke sini. Bebanan tugas ataupun bebanan tugas guru yang sekarang ni selalu disebut-sebut, ya, kita dengar ramai yang sebut-sebut perkara ini. Bukan guru sekarang ini bukan setakat sahaja mengajar, tetapi banyak perkara yang mereka perlu lakukan. Betul. Walau bagaimanapun, apa yang kita lihat, ya, guru adalah satu tugas yang sangat-sangat mulia. Dia merupakan satu tugas yang diwarisi oleh para anbiya. Dan kita rasakan tugas mendidik, mentarbiyah, membimbing dan sebagainya adalah satu sunnah yang perlu kita hayati dan yang perlu kita laksanakan dengan penuh dedikasi. Walau bagaimanapun dalam keadaan sekarang ni kan, dengan bertambahnya cabaran pendidikan dan sebagainya, nak tak nak guru perlu berhadapan dengan situasi-situasi bebanan tugas tadi. Betul. Dan kita rasakan mendidik anak-anak ini bukan setakat ilmunya, bukan setakat ilmu, tetapi juga dengan kemahirannya, dengan nilai-nilainya. Jadi pendidikan itu bukan terletak di bilik darjah sahaja, tapi dia perlu berada di luar ruang lingkup bilik darjah. Betul. So, macam sebagai contoh, ya, dengan adanya co-curriculum, aktiviti co-akademik dan sebagainya. So itu memerlukan pengorbanan dan juga penglibatan guru. Dan macam Ustazah baru saja balik dari SMK Kota Damansara Seksyen 10. Yeah. Kami ada latihan untuk MTQ ataupun majlis tilawah majlis tilawah Al-Quran untuk peringkat negeri. Jadi alhamdulillah sekolah Ustazah ada 2 pelajar yang mewakili daerah ke peringkat. Ya, 2 orang untuk syarahan dan juga untuk hafazan. Jadi kalau kita lihat, ini tanggungjawab guru untuk melatih, membimbing, dan dia berada di luar bilik darjah. Yeah. Dan kita rasakan ini adalah satu pendidikan juga untuk mereka. Berlatih dengan disiplinnya, dengan latihan, dengan waktu dan sebagainya. Itu adalah satu pendidikan juga kepada anak-anak kita. Dan kita lihat, ya, bagaimana Rasulullah menggariskan ada 3 perkara yang apabila anak Adam ini meninggal dunia tetapi masih lagi berterusan amalannya. Iaitu yang pertama ialah doa anak yang soleh, sedekah jariah dan ilmu yang dimanfaatkan. Betul. Jadi inilah peluang besar bagi seorang guru untuk mendapatkan apa yang dikatakan sebagai saham akhirat. Dan sebenarnya peluang ini perlu direbut oleh semua orang. Betul. Bukan sahaja guru yang dilantik secara official, yang mempunyai title guru. Ya. Lebih-lebih lagi sebagai seorang ibu contohnya. Kalaulah kita letakkan untuk mengajar anak ABC, alif bata, even Al-Fatihah pun kepada orang lain, itu satu yang amat merugikan. Sepatutnya biar kita yang ajar sekurang-kurangnya Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah tu sangatlah dimanfaatkan, kan? Betul. Dalam solatnya nanti, wajib, dalam apanya pun dilakukan. Itu yang ilmu yang dimanfaatkan. Jadi semua masyarakat perlu merebut peluang ini. Maknanya semua orang perlu menjadi pendidik. Mungkin kita tak boleh nak ajar macam sains yang tinggi-tinggi. Memang kita perlukan guru lain untuk mengajar, kan? Tapi at least yang asas-asas tu, biarlah kita yang mendidik anak-anak kita supaya kita dapat apa yang dikatakan sebagai saham akhirat. Jadi maknanya dari segi bebanan tugas apa pun sebagai itu, kalau kita lihat itu sebagai satu sunnah Rasulullah yang kita perlu laksanakan, kita akan terus berada dalam bidang ini. Cuma memanglah dari segi perkaranian sekarang kita nampak agak begitu hebat. Sekiranya itu dapat dikurangkan dengan apa cara sekalipun, amatlah baik, kan? Mungkin ada bantuan dari pihak-pihak lain, pentadbiran ataupun perkaranian sistem-sistem yang lain, itu sangatlah baik. Ya, sangat dialu-alukan. Ya, sangat dialu-alukan. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul oleh guru-guru yang title seorang insan yang bernama guru ini sendiri. Dan Ustaz, saya tertarik juga bila Ustazah kata tentang pembelajaran itu perlu diambil bukan sekadar daripada guru itu sendiri, tapi daripada ibu bapa lagi. Perlu mengambil tugasan sebagai pendidik ini di awal anak-anak ini membesar. Dan kalau bolehlah juga kita nak tahu tentang macam mana kita sebenarnya nak menyediakan pendidikan yang berkualiti untuk anak-anak ni daripada seawal kecil, bayi dalam perut lagi. Kalau boleh Ustaz kongsikan. Ya, alhamdulillah.
Maha besar Allah yang menjadikan bayi dalam rahim ibu. Perkataan rahim itu pun nama Allah yang penuh dengan kasih sayang. Jadi bila seorang ibu mengandungkan anaknya dengan penuh kasih sayang, itu pun dah satu pendidikan tu. Pendidikan ketenteraman emosi kan. Sebab pendidikan bukan setakat kognitif, bukan setakat ilmu, tetapi juga spiritualnya, emosinya. Jadi ibu-ibu alhamdulillah, mana-mana ibu yang sekarang ni ada di luar sana yang mengandungkan anak kan, inilah masanya untuk mendidik anak-anak mereka dengan menyebut, berzikir, membaca Al-Quran, ataupun sentiasa berbicara dengan anak-anak tadi, dengan kandungan tu, berbicara dengan kandungan tu, mengusap bayi dalam kandungan, iaitu dengan mengusap perutnya ya. Maknanya kita dah ada satu perancangan bagaimana nak menyediakan asas pada anak itu tadi dari segi mentalnya, dari segi emosinya yang pertama. Jadi ibu bapa tadi perlu dalam keadaan tenang, dalam keadaan menerima anak tu. Kadang-kadang ada yang kita menyedihkan, dia tak bersedia untuk menerima anak kan. Adalah istilah-istilah accident lah dan sebagainya yang tak sepatutnya kita ungkapkan ya. Sebab benda tu akan, anak tadi dalam kandungan tadi akan merasakan gelombang ataupun aura tu tadi ya. Dan Rasulullah juga telah gariskan kita beberapa adab, tata cara apabila anak itu dilahirkan, penuh dengan apa ni, kalau kita kata nak tradisi, bukan tradisi, tapi amalan-amalan Islam yang kita nak perkenalkan syiar Islam itu kepada anak-anak, dengan azannya, dengan iqamahnya, dengan tahniknya, dengan memberi nama-nama yang baik. Seterusnya kita melangkah kepada yang lebih lagi ke hadapan ya, apabila anak itu sewaktu kita menyusukan pun dengan penuh kasih sayang, maknanya menyusunya dengan ucapan-ucapan bismillah, supaya sebab pendidikan yang awal itu tadi ialah pendidikan tauhid, pendidikan kalimah Allah ya. Itu yang kita nak terapkan kepada anak tadi. Kalau itu asasnya kita telah berikan, insya-Allah yang lain-lain tu dia akan follow, dia akan ikut ya. Seterusnya insya-Allah. Dan kita balik kepada guru dan pendidikan hari ini, kalau macam ustazah sendiri memegang memegang title guru cemerlang itu sendiri, kalau kita boleh nak kata orang nak sama-sama memperkasakan guru-guru di luar sana ya, untuk terus serta cemerlang, bukan setakat gurunya tapi pendidikan itu sendiri, pendidikan yang berkualiti. Jadi apa persediaan sebenarnya untuk guru itu menghadapi cabaran-cabaran yang di awal tadi kita katakan tentang cabaran bebanan tugas guru itu dengan pengkeranian dan sebagainya, bagaimana nak bagi kata orang tu motivasi bagi mereka kerja macam mana nak melaksanakan tugasan dengan terbaik itu. Ustazah. Alhamdulillah, pada Ustazah, guru cemerlang ni sebagai satu pengiktirafan, dan ramai lagi sebenarnya guru di luar sana yang juga sangat-sangat cemerlang ya. Sebagai seorang guru, yang pertama tadi yang saya sebutkan, apabila kita rasakan ini sebagai satu amanah dan kita rasa ini satu sunnah yang kita lakukan mengikut apa yang telah Rasulullah gariskan, jadi kita akan laksanakan dia dengan penuh dedikasi. Yang itu sikap ya. Maknanya seorang guru perlu ada satu sikap yang betul tentang apa yang dia lakukan. Adakah menjadi guru ini satu tujuan dia ataupun satu keadaan yang untuk mencari makan, dan apa sebenarnya. Jadi dia perlu kenal, dia perlu tahu matlamat. Ya, matlamat dia menjadi guru, supaya apa yang dilakukan tu dengan penuh keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua, nak tak nak guru mesti menguasai bidang ilmu yang dia ada. Kalau dia guru pendidikan Islam, dengan bidang disiplin ilmunya. Begitu juga dengan guru-guru dari mata pelajaran yang lain, maknanya dia sendiri menguasai. Begitu juga selain daripada ilmu itu sendiri, pedagoginya, teknik penyampaiannya perlu juga dikuasai ya. Jadi guru-guru perlu ada sentiasa usaha untuk memperbaiki diri, apa agaknya kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Lebih-lebih lagi macam cabaran sekarang, apabila kita perlu menguasai kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran teknologi ya, kemahiran mengendalikan komputer, kita nak sampaikan maklumat kepada anak murid kita. Kadang-kadang kaedah yang apa yang disebut sebagai talk and chalk tu dah tidak relevan lagi ya. Anak-anak kita dah begitu sangat canggihnya dengan alat-alat, dan mereka mendapat info, mendapat maklumat di hujung jari sahaja. Ya? Jadi guru perlu berada ataupun sekurang-kurangnya perlu seiring dengan mereka supaya pendidikan yang disampaikan oleh guru itu juga relevan. Jadi kalau kita nak berbicara tentang, misalnya kadang-kadang kita nak ajar anak murid kita tentang neraka ya. Mungkin ada anak murid kita ni ada 3 jenis. Ada yang dia suka melihat
lihat visual, itu yang dipanggil sebagai visual. Ada yang suka mendengar kan, dengar lagu-lagu ataupun yang kita sebut sebagai auditory. Ada juga yang anak-anak kita ni, murid kita yang kinestetik, dia kena hands on, kena buat. Jadi kita sebagai guru perlu meraihkan ketiga-tiga gaya pembelajaran anak-anak itu tadi. Kalau kita hanya gunakan satu kaedah sahaja, pasti ada anak-anak murid kita yang tertinggal. Jadi teknologi ataupun apa yang disebut sebagai teknologi ni, dia dapat membantu kita untuk mencapai hasil pembelajaran yang meraihkan ketiga-tiga kepelbagaian anak-anak murid kita tadi. Sebagai contoh, kita boleh bawa video, kita boleh bawa gambar, bagaimana kita nak tunjukkan satu perkara kepada anak murid kita. Bukan setakat kita bercakap sahaja ataupun menulis sahaja, tapi kita cuba rasakan suasana sebenar dalam pembelajaran itu tadi. Kalau ada setengah guru kata, oh mungkin susahlah nak bawa laptop ke dan sebagainya, itu satu cabaran. Guru-guru boleh juga secara kreatifnya berfikir lagi bagaimana nak menyampaikan satu maklumat dalam pembelajaran dan juga pengajarannya itu dengan lebih berkesan lagi, dengan secara yang lebih berkesan. Sebagai contoh, Ustazah ada tengok dalam satu YouTube yang sangat bagus, yang Ustazah rasa ingin kongsikan dengan guru-guru yang ada di luar sana. Apa yang dipanggil satu kaedah, dipanggil whole brain teaching technique. Dan Ustazah dah praktiskan dengan anak murid Ustazah. Dia sangat menarik. Lebih kurang teknik yang pertama ialah mirror and gesture. Mirror, cermin. Maknanya kalau kita, apa yang kita buat depan cermin, kalau kita angkat tangan, sana pun ikut juga. So gesture, maknanya kita buatkan pergerakan. So apa saja, katalah satu konsep yang kita nak ajar, selalunya kita ada kata kunci, keywords. So keywords tu kita buatkan gesture dan kita minta anak murid kita ikut. Peniruan, peniruan apa yang guru lakukan, dia ikut. Dan apabila dia ikut, kita dapati semua murid akan beri perhatian kepada kita. Betul? Ya, semua murid siapa yang nak tertinggal kalau yang tertidur dan sebagainya, bila kita buat pergerakan. Sebagai contoh, dalam tajuk hadis, tajuk tingkatan 3, yang baru saja Ustazah ajar pada minggu lepas lebih kurang. Hadis ni berhubung dengan amalan ihsan. Ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah menentukan ihsan. Jadi Ustazah buat tanda thumbs up. Mungkin pendengar tak nampak. Thumbs up. Ini dipanggil gesture. So bila kita tak bagi tahu lagi apa maksud ihsan tu, kita tunjuk begini. So kita minta pelajar yang beri apa yang mereka faham, apa yang mereka faham tentang ihsan dan juga gesture yang kita tunjukkan thumbs up. Jadi kita akan dapat banyak jawapan. Akhirnya kita akan dapat jawapan baik yang kita nak. So baik, Allah suruh kita buat baik dalam semua perkara. Fa iza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Apabila kamu membunuh, berlaku ihsanlah kita ketika membunuh. So kita buat isyarat membunuh. Fa iza zabahtum, sama-sama buat. Itu kaedah yang pertama, kaedah gesture dan mirror. Kaedah yang kedua dipanggil teach okay. Teach okay. So maknanya bila kita dah terangkan satu konsep pada anak murid kita secara keseluruhan, dan kita minta ada secara berpasangan, terangkan balik konsep tu dalam ayat dia sendiri pada rakan dia di sebelah. Jadi kelas kita akan riuh. Sebab semua akan memberi, semua akan bercakap, semua akan, maknanya kita ada interaksi guru dengan murid, interaksi guru dengan guru. Itu yang kita nak. Kadang-kadang apa yang banyak berlaku ialah apabila guru saja bercakap, dia akan jadi satu hala. Dia tak akan jadi children centered ataupun student centered. Sepatutnya biar pelajar yang bercakap, ada interaksi. Ada interaksi. Sebab selalunya bila kita bercakap, kita akan lebih ingat kan daripada kita mendengar sahaja. Itu antara perkara-perkara yang kita perlu, satu persiapan diri guru lah ni. Selain daripada persiapan sikap dia, perubahan sikap ni, kemudian dari segi ilmunya, dari segi kemahiran-kemahiran yang perlu ada pada seorang guru. InsyaAllah kata orang tu. Dan saya rasa mirror and gesture, lepas tu teach okay, itu pun boleh diaplikasikan dalam rumah juga sebenarnya ya. Lepas ni mak-mak semua akan buat gaya nak makan,
dengan isyarat. InsyaAllah ya. Dan mudah-mudahan bukannya kita kata kita nak ilmu tu biar lekat ya. Sebab dia akan dijadikan manfaat juga untuk menjalani kehidupan anak-anak murid kita ataupun anak-anak kita di masa akan datang. Dan mungkin juga Ustazah ya, kalau kita boleh kongsikan juga untuk rakan-rakan pendengar di luar sana juga yang ingin berinteraksi bersama dengan Ustazah Salina di Konti IKIM FM, waktu ini boleh hubungi kami di talian di 03-6205-1500. Penerbit rancangan kanan kita Masrina Alias menanti panggilan anda, insya-Allah akan bersama dengan anda. Dan juga bagi anda yang nak terus berinteraksi bersama menerusi Facebook juga, boleh tinggalkan komentar anda di Facebook IKIM.FM, dan SMS tak ketinggalan untuk sama-sama kita kongsikan. Dengan caranya mudah saja, tekan IKIM IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Dan Ustazah ya, bila kita cakap tentang, tadi Ustazah ada sentuh sikit tentang teknologi. Ya, kalau kita kata sekarang ni bukan sekadar laptop cikgu boleh bawa, sebenarnya ada iPad, ada handphone, smartphone dan sebagainya. Itu salah satu cara teknologi juga ya, yang masa kini lebih mudah. Dan saya percaya remaja kat luar sana dah terdedah dengan pelbagai pengaruh. Dan kalau boleh juga, kalau Ustazah boleh, sebab sebagai guru cemerlang ya, saya percaya guru-guru ni banyak idea sebenarnya untuk lakukan. Kalau kita boleh kongsi ya idea macam mana sebenarnya tugas atau peranan guru kita nak menangani ataupun nak sama-sama bantu anak-anak remaja kita yang terdedah dengan pelbagai pengaruh disebabkan teknologi ni, Ustazah. Okey. Subhanallah ya, apabila kita tengok ya kemudahan-kemudahan yang begitu canggih dari lepas satu gadget ke satu gadget ya, dan anak-anak kita sangat-sangat, orang kata sangat advance dari kita. Mereka sangat tahu apa yang ada di pasaran dan sebagainya. Dan ini satu cabaran lah kepada guru. Kadang-kadang ada di antara kita yang tak nak terlibat ya. Contohnya apa yang kita lihat yang paling terkenal sekarang ni, laman sosial yang kita ada ialah Facebook. Betul ya. Ada guru-guru yang dia tak nak terlibat ataupun tak nak involve ataupun tak nak tak mau add kalau ada anak murid yang nak add guru tersebut dengan alasan tidak privasi dan sebagainya. Tapi pada Ustazah, inilah satu peluang medan dakwah kita yang kita perlu bersama-sama dengan anak-anak murid kita, even anak-anak kita juga kan. Sebab di sinilah kita dapat mengenal who they are, siapa dia sebenarnya. The true colours tu akan ada di situ. Dia akan ada terselah. Sebab kadang-kadang di dalam bilik darjah perhubungan kita ataupun interaksi kita sangat terhad kan. Jadi kita perlu berhubung dengan anak murid kita di luar bilik darjah, di luar bilik darjah. So, salah satu medium yang kita boleh gunakan ialah Facebook. Dan di sinilah kita boleh masukkan nilai-nilai yang baik, sama ada memberi teguran kalau ada siapa-siapa dalam Facebook itu yang membuat status-status yang kadang-kadang tidak sesuai ya. Kadang-kadang dia letak gambar profil. Ada anak murid Ustazah yang dia tak perasan pun bahawa gambar profil itu tak sesuai. Tapi bila Ustazah inbox dia dengan cara yang baik dan dia ucap terima kasih, dan dia kata dia tak perasan pun kan, dia kata oh iya ke, kadang-kadang macam tu. So anak-anak kita sekarang sangat naif, sangat macam dia tak sebab tahu, ilmu tak cukup lagi. Ya, mungkin dia tak dia rasa macam suka orang ikut-ikut macam tu. So benda tu best, benda tu ramai orang buat, jadi dia pun buat dia tanpa dia berfikir apa kesannya pada diri dia, apa kesannya pandangan orang terhadap diri dia. Dan kadang-kadang ni boleh jadi tapisan juga bila letak status, tiba-tiba guru like, maknanya anda sedang diperhatikan. Ya. Kadang-kadang kita tengok itulah medannya tempat mereka nak mengutuk kawan dan akhirnya menjadi pergaduhan. Dan ini yang kita kena pantau sebenarnya. Dan cuma kita kena berhati-hati supaya mereka tak lari daripada kita. Saya pernah buat forum remaja sewaktu dalam Minggu Pendidikan Islam. Kita ambil peluang pada hari Jumaat, kita ambil peluang pelajar yang akan jadi moderatornya, pelajar yang akan jadi panel pertama, kedua dan ketiga, dan kita tanya pelajar apa agaknya isu yang best yang kita nak bincangkan, yang kita rasa kita perlu ketengahkan untuk beri kesedaran kepada rakan-rakan. Jadi pelajar ni kata, Ustazah kita sebut pasal Facebook, ramailah kawan-kawan kita bergaduh dalam Facebook, lepas tu bergaduh di luar kan, yang akan terbawa-bawa kutuk-mengutuk dalam Facebook. Jadi alhamdulillah, kalau tak silap Ustazah, kalau tahun lepas kami buat isu lain, ini yang 2 tahun lepas kita buat isu Facebook. Dan alhamdulillah Ustazah tengok
murid-murid ni dia dapat sampaikan idea dan pandangan dia dengan begitu baik sekali. Mula-mula dia sebut tentang peranan Facebook, peranan ICT ataupun IT, kemudian apa sikap kita, apa amalan-amalan yang tidak baik yang dilakukan, bagaimana cara nak menghadapi. Pelajar sendiri yang bagi pandangan, pelajar sendiri yang dia sendiri tahu apa isu-isu yang ada dalam Facebook yang sepatutnya diketengahkan, dan akhir sekali kesimpulannya pelajar beri pandangan bagaimana sepatutnya kita menggunakan teknologi ini dengan cara baik. Dan bila cakap tentang Facebook, Ustazah, kalau saya boleh mencelah sedikit bagi rakan-rakan pendengar kita juga boleh terus juga hubungi kami di talian kita dan juga bagi nak tahu juga bila cakap tentang Facebook, guru ada berada bersama di dalam Facebook anak-anak murid ni Jadi apa adab-adab yang perlu dijaga oleh seorang guru, sebab kadang-kadang cerminan bila apa yang guru itu buat dan apa yang dilakukan, mungkin gambar-gambar yang diuploadkan itu juga menjadikan tanggapan juga daripada anak murid itu terhadap guru. Jadi apa mungkin ada sedikit garis panduan? Okey, kalau kita rasakan Facebook ini sebagai satu medan dakwah ataupun satu ruangan dakwah yang kita boleh sampaikan syiar Islam, kita memang perlu sangat-sangat berjaga-jaga. Facebook ini bukan setakat luahan perasaan kita sahaja semata-mata, tapi kita perlu pastikan siapa audiens kita, siapa yang akan baca. Maknanya dari segi penggunaan gambar-gambar yang kita pamerkan di situ, dari segi ucapan-ucapan kita, biar yang memberi manfaat. Sebaik-baik manusia itu ialah memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau kita letakkan dalam Facebook ini hanya luahan-luahan, rungutan-rungutan, ketidakpuasan hati, itu satu yang silap sebenarnya. Walaupun kita nak letakkan suatu rungutan ataupun luahan, tapi dalam bentuk yang lebih positif. Supaya dia tidak mengundang provokasi. Ini banyak berlaku juga apabila kita silap menulis ataupun silap meletakkan. Kadang-kadang orang tak baca intonasi dia tu macam mana. Jadi tapi sebenarnya apa yang dalam hati kita memang tergambar dalam intonasi. Apa yang kita tuliskan, kita coretkan, akan tergambar juga dia punya intonasinya tu. Jadi dia akan memberi satu komen, feedback pada orang lain. Jadi sebagai seorang guru, perlu sangat kita berada dalam sentiasa berjaga-jaga supaya kita bukan setakat guru, sebab kita juga muadib, murabbi kan, mursyid yang perlu menunjukkan bukan setakat di dalam bilik darjah tapi juga di luar bilik darjah. Itu dia, alhamdulillah. Dan saya rasa banyak sebenarnya yang telah disampaikan oleh Ustazah pada petang ini untuk sama-sama kita ambil, kita renung-renungkan bersama. Kata orang tu nak audit diri kita ni sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu bapa di luar sana, insya-Allah. Dan kalau kita nak balik kepada tugasan sebagai seorang guru pendidik itu sendiri, Ustaz, saya antaranya isu berkenaan dengan mata pelajaran pendidikan Islam itu sendiri sebagai mata pelajaran teras, dan pandangan Ustazah tentang pandangan dan penghayatan murid tentang ajaran dan amalan Islam itu sendiri. Kita ajar pendidikan Islam, tapi apa yang dilahirkan dalam masyarakat atau anak-anak didik kita tu tak seperti mana yang kita ajarkan. Jadi mungkin pandangan sedikit daripada Ustazah. Okey, alhamdulillah kita tengok kurikulum yang ada, alhamdulillah, maknanya anak-anak murid kita telah diberi peluang untuk belajar pendidikan Islam ni seawal, kalau kita tengok dari yang tadika tapi yang secara formalnya dari darjah 1 sampailah ke tingkatan 5. Maknanya berapa tahun tu Yati? Darjah 1 sampai darjah 6 tahun, kemudian dari 11 tahun. Dan maknanya kalau kita tengok maknanya kalau anak-anak kita melalui pendidikan ini selama 11 tahun, pastilah akan lahir satu generasi yang kita harapkan, yang seimbang dari segi keimanannya, ketakwaannya, amalannya, sahsiahnya. Itu yang kita harapkan. Tapi kadang-kadang kita lihat juga kenapa tidak sebegitu? Kenapa banyak yang pelbagai pihak mempertikai, bukan nak kata mempertikai ataupun mempersoalkan kenapa ini boleh berlaku, apa yang berlaku sebenarnya dalam proses pembelajaran pengajaran di bilik darjah tu, sehingga tidak menjadikan anak murid kita seperti apa yang kita nakkan dalam falsafah pendidikan yang seimbang secara holistiknya. Betul. Dengan ilmunya, dengan sahsiahnya kan. Yang kita boleh tengok lah banyaklah faktor-faktornya kan, banyak faktor-faktornya. Antaranya kalau Ustazah sebagai seorang guru lah, jadi Ustazah kita tak nak menuding ke mana-mana, kita melihat pada diri kita sendiri. Kita sebagai seorang guru, terutamanya guru pendidikan Islam ataupun yang disebut sebagai GPI.
bagaimana agaknya yang kita perlu berperanan? Adakah ruang lingkup peranan kita hanya di dalam bilik darjah sahaja? Macam saya sebut tadi, kalau kita berada di Facebook, bagaimana keadaan kita? Kalau kita berada di luar, mungkin kita sebagai jiran. Kan kita bukan setakat guru kepada anak murid kita kan? Kita sebagai jiran, kita sebagai ahli qaryah di surau. Kita kadang-kadang berjumpa di pasar dan sebagainya. Ini antara peranan-peranan kita. So, sikap kita dan juga yang pertama, sikap kita sendiri, bagaimana kita rasakan bahawa ilmu pendidikan Islam ini bukan setakat ilmu, tapi kita nak sampaikan sehingga meresap ke hati dia. Memanglah hati itu milik Allah, hidayah milik Allah. Ya? Tetapi apabila kita berbicara soal hati, maknanya bila kita nak menyampaikan sesuatu tu ke dalam hati, dia mesti datang dari hati juga. Dia datang dari hati juga. Jadi guru-guru, terutamanya guru pendidikan Islam, saya lah, Ustazah Salina sini gini lah, mesti menyampaikan maklumat dari hati. Baru dia akan sampai ke hati. Ya? Dan apabila yang hati itu yang kita nak betulkan, hati kita sendiri kena betulkan. Betul. Ya, hati kita sendiri kena betulkan dulu. Kadang-kadang kita ada banyak sangat gangguan hati yang menyebabkan kita rasa tidak ikhlas dalam nak mendidik, tidak bersungguh-sungguh dalam nak menyampaikan. Sebagai contoh dalam pengamalan solat, anak murid kita bukan setakat tahu rukun solat, syarat sah solat dan sebagainya, tetapi bagaimana kita nak memastikan anak-anak murid kita solat. Itu satu cabaran yang susah, satu cabaran pada guru-guru. Sedangkan dia berada di rumah, dia berada di rumah. Jadi mungkin kita ada satu mekanisme, kita ada satu cara bagaimana kita nak menyusuli, nak follow dia supaya dia buat ibadat solat. Mungkin kita boleh sediakan satu jadual ataupun yang dipanggil mutabah amal, walaupun checklist maksud dia. Ya, checklist. Ada ustazah macam tak ikhlas saja nak bagi tahu ustazah semua. Mungkin ini peringkat awal tarbiyah, itu namanya tarbiyah. Perlu ada checklist tu pada peringkat awal untuk melahirkan keikhlasan dan seterusnya. Untuk jadikan tabiat tu. Ya, untuk menjadikan tabiat tu. Mungkin dalam masa 40 hari kita minta anak murid kita buat checklist tu. Mungkin kita nak fokus pada ibadat fardu. Dan kita tak nak supaya pendidikan Islam ini bukan hanya semata-mata mata pelajaran yang ilmu tanpa ada pengamalan. Lebih-lebih lagi semata-mata untuk exam. Okey, baca ni untuk peperiksaan ataupun buat ini untuk peperiksaan. Itu satu yang amat mengecewakan kalau kita semata-mata fokus untuk exam. Sedangkan kalau kita sampaikan ilmu itu dengan bersungguh untuk anak murid kita amal, pasti yang exam tu dia akan dapat juga. Kan? Dia akan mengikut. Itu yang pertama, maknanya aspek guru. Yang kedua, aspek sistem sokongan. Anak murid kita selepas berada di sekolah, dia akan balik ke rumah. Perlu ada satu sistem sokongan di rumah. Bagaimana dia nak meneruskan nilai-nilai murni tadi, amalan-amalan tadi yang telah diajar di sekolah. Kita tak nak ada satu konflik. Kadang konflik di sekolah lain yang diajar di rumah lain pula pengamalannya. Dia berada dalam satu dilema. Jadi ini yang kadang-kadang maknanya siapa saja sebagai guru, sama ada guru di sekolah, guru di madrasah, guru di masjid yang mendidik masyarakat, perkara tu kena serentak senada. Betul, seiring. Ya, seiring. Sebab yang kita nak didik inilah anak-anak kita, generasi kita yang akan mewarisi kita, yang akan menyambung negara kita ke untuk memakmurkan dunia kita ataupun negara kita. Ya, betul. Jadi kita perlu ada satu sistem sokongan supaya apa yang diajar di rumah, apa yang diajar di sekolah boleh diamalkan di rumah. Betul, itu dia. Dan kalau kita nak berespon juga kepada rakan kita di Facebook waktu ini, daripada Muhammad Faris Haji Ismail, kata Assalamualaikum Ustazah. Kata macam mana sebenarnya kepentingan penerapan akhlak pelajar. Tadi Ustazah dah nyatakan sikit, mungkin kita boleh luaskan lagi. Penerapan akhlak pelajar oleh para ibu bapa dan juga guru menjadi tunjang penyelesaian masalah akhlak kini. Apa pandangan daripada Ustazah? Okey, Masya Allah. Terima kasih Tuan Muhammad Faris Haji Ismail. Masya Allah. Bagaimana para ibu bapa kepentingan penerapan akhlak pelajar dari ibu bapa. Institusi pertama yang dilalui oleh anak-anak kita, institusi pendidikan pertama ialah di rumah. Dan sangat-sangatlah orang kata crucial time tu, masa yang critical time tu. Anak-anak yang usia yang baru daripada lahir sehingga dia pandai-pandai bertatih, apa saja orang dewasa buat dia nak tiru. Betul. Dan dia akan simpan maklumat tu dalam minda dia. Jadi siapa orang yang paling hampir
pada masa itu mestilah ibu bapa. Ya. Kita tengok bagaimana bicara ibu bapa, itulah yang nanti yang akan diikut oleh anak. Cuba tengok sewaktu anak kita kalau dia tengah marah, gaya siapa yang diikut? Kan? Gaya mak ke, gaya ayah ke, kan? Ataupun sewaktu dia tengah melepaskan perasaan dia. Ya? Saya rasa kadang-kadang rasa sangat-sangat sedih apabila anak-anak kita bila dia bercakap, cuba hati perhatikan ungkapan-ungkapan yang tidak baik tu dah jadi macam kebiasaan. Saya tak berani nak sebut perkataan itu kat sini, nanti jadi kalau perkataan yang mula dengan B tu, yang akhirnya disingkatkan dengan do. Ya. Dia dah jadi macam satu kebiasaan. Dah tak ada apa-apa makna yang negatif. Tak ada. Ya, padahal sebagai contoh kalau dia kata nak ke mana? Do, ada do-nya. Dari mana? Do. Ataupun dia nak cakap dengan kawan dia, mesti ada do di belakang tu. DOH tu di belakang tu. Adakah anak-anak kita ni tahu bahawa itu adalah singkatan yang perkataan yang tidak baik dan seolah sebagai satu doa? Kalau kita sebagai ibu bapa, kalau kita dah menerapkan akhlak yang baik dari segi pertuturan, maknanya kita dah ajar dah ini perkataan yang tidak baik. Kalau dia sebut, mungkin kadang-kadang dia berkawan, dia tak perasan, seronok menyebut kalimah-kalimah tu sebab kawan-kawan lain sebut. Tapi sebagai ibu bapa, kena cepat bertindak. Dan bila nak memarah tu kena relevan, kena rasionalkan. Kenapa? Jangan dirotan saja tapi dia pun tak tahu apa salah dia. Betul. Ataupun keliru ataupun mak cili nanti mulut. Kenapa nak dicili? Apa yang dia salahnya? Kadang-kadang kita terlalu tidak tunjukkan yang betul. Kita marah tapi kita tunjukkan apa tingkah laku yang betul. Sepatutnya bagaimana? Ya, sepatutnya bagaimana. Kanak-kanak dia perlu ditunjukkan begitu. Jadi itulah peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa. Jadi maknanya ibu bapa apabila nak bercakap, dia kena berhati-hati sebab percakapannya itulah nanti akan ditiru oleh anak-anak. Apabila nak meluahkan perasaan marah, perlu berhati-hati. Terutamanya apabila si suami dan isteri bercakap, kan, semua diperhatikan oleh anak-anak. Apabila tetamu datang, kan, macam mana kita bila tetamu tu dah lama ataupun saudara mara kita dah lama tak datang, apa agaknya ungkapan yang kita keluarkan, kan? Adakah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan suatu akhlak yang baik yang menyebabkan orang selesa dengar, ataupun ungkapan-ungkapan yang tidak baik yang hanya kita rasa nak lepaskan perasaan kita rasa puas macam itu sahaja, tetapi dia memberikan kesan yang tidak baik kepada untuk apa, kan? Apa yang dia belajar dengan kehidupan dia, supaya dia nampak dia belajar ni untuk apa yang dia nak capai, apa yang dia boleh buat, apa kemahiran-kemahiran yang dia ada, potensi-potensi diri yang dia kena gilapkan. Betul. So ini yang perlu guru-guru congkel, guru-guru tengok yang ada pada anak-anak tu, sebab anak-anak tu pelbagai keadaan, pelbagai ragam, masing-masing ada potensi diri masing-masing. Kalau kita tengok anak murid itu sekali lalu sahaja, ataupun kita samakan saja, itu satu-satu yang kesilapan lah. Sebab pukul rata. Sebab setiap tu dia ada dia punya special dia, dan kita yang perlu membimbing. Sebab guru itu bukan setakat sebagai guru yang memberi ilmu, tapi sebagai fasilitator, sebagai pembimbing. Bagaimana dia nak menggunakan ilmu-ilmunya supaya dia dapat lihat, kadang-kadang anak-anak kita dia tak tahu apa kelebihan pada diri dia. Dia tak tahu dia ada potensi-potensi yang hebat. So kitalah yang akan mencongkel potensi itu supaya dia nampak apa matlamat dia, apa yang dia boleh buat, kan? Dan ini betul lah apa yang Cik Abdul Manan katakan tadi, supaya anak-anak kita ada wawasan dan dia nampak keputusan-keputusan. Maknanya macam juga dalam Islam pun dia, apabila kita buat ni ada pahalanya, ada ganjaran syurga dan pahala. Islam tu dia dah tunjukkan dah dia punya sistem tu. Begitu juga maknanya kita kena ajar anak-anak murid kita, kalau kita buat begini, ini ganjarannya, baca ayat ni, ini fadilatnya. So itu juga yang kita perlu didik ataupun latih kepada anak-anak murid kita. Sebab bila ada wawasan ni lebih bersemangat hidup mereka, insya-Allah. Dan waktu ni kita nak raikan lagi mungkin pemanggil terakhir daripada Puan Iza dari Kajang. Silakan Puan Iza. Assalamualaikum Ustazah dan Yati. Saya ada satu soalan untuk topik kita petang ni. Bagaimana bapa boleh memberikan pendidikan sebagaimana yang sepatutnya? Contohnya kalau di sekolah guru akan mengajar, tapi apakah preparation dari rumah sebelum anak-anak itu ke sekolah? Maksudnya bukan di awal umur sahaja, bahkan proses yang rutin. Apa perlukah ibu bapa
menyemak semua kerja sekolah ataupun apakah persediaan mereka sebelum mereka masuk ke kelas. Okey, yang keduanya saya bersetuju bahawa setengah guru mempunyai Facebook dan dalam masa yang sama Facebook itu perlu guru-guru perlu juga menjaga etika. Kadang-kadang mungkin bahasa dan statusnya tak sesuai untuk dibaca oleh anak murid. Jadi perlukah guru itu sendiri menghubungkan akaun Facebook dia untuk anak murid dan untuk kawan-kawan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya rasa ini telah pun dijawab oleh Ustazah tadi ya. Sambil lalu tadi Encik Muhammad Faris juga. Saya harap kita akan bertemu lagi lain masa Ustazah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.